Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Hai penonton semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu sehat, aktivitas kita selalu lancar, urusan kita selalu dimudahkan, dan rezeki kita tentunya selalu mengalir ya. Dimanapun kita mencari rezeki, niatkan untuk selalu menjadi ibadah kita. Niatkan selalu untuk menjadi ibadah sehingga kita dalam mencari rezeki itu tidak sia-sia. Banyak kita yang mencari rezeki ini apakah di kampung kita sendiri, apakah di negeri kita sendiri, atau di negara kita sendiri, atau di negara orang lain. Dimanapun kita mencari rezeki, tentunya pastikan duit itu halal, sehingga yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah semua yang halal, dan juga kita menafkahi keluarga kita semuanya dari sumber yang halal. Dan ini tentang Malaysia ya, dan kita tahu tentang keindahan Malaysia ini dengan Kuala Lumpurnya yang ada simbol KLCC atau Menara Twin Tower. Dan yang lebih menarik lagi iaitu tentang Putrajaya. Putrajaya iaitu pusat pemerintahan negara Malaysia. Dan kalau kita berjalan ke Putrajaya, bagi yang pernah ke Malaysia atau bagi warga negara Malaysia atau siapapun yang pernah datang ke Malaysia, Putrajaya adalah kota yang sangat bersih, indah. Kalau kita jalan pun kita tidak akan puas. Kita pasti ingin berlama-lama di situ. Tapi siapa sangka di bawah kota Putrajaya itu rupanya ada sebuah terowongan yang mungkin ramai kita tidak tahu. Dan ini saya dapatkan video ini daripada channel YouTube Detektif Mat Dispek. Dan bagaimana terowong itu, apakah terowong itu ada simbol sesuatu atau ada apa-apa dengan terowong tersebut. Dan sekarang kita lihat videonya. Seperti yang dijanjikan, inilah bahagian 2 kisah rahsia terowong di Putrajaya. Oke, jangan lupa untuk subscribe Detektif Monorel Mat Putrajaya Dispek. atau Putrajaya Monorel merupakan sebuah rangkaian monorel di Putrajaya yang telah ditangguhkan. Pada asalnya, Putrajaya dirancang untuk mempunyai sebuah sistem aliran ringan. Malah terowong untuk sistem ini telah dijalankan. Tetapi selepas rancangan ditukar, rancangan monorel terpilih. Monorel ini dicadangkan mempunyai 2 aliran. Satu sepanjang 12 km dengan 17 buah stesen. Satu lagi sepanjang 6 km dengan 6 buah stesen. Pemindahan ini terhenti pada tahun 2004 dan mungkin akan diteruskan lagi. Bandar ini bertambah bilangan penduduknya. Monorel ini akan termasuk jambatan gantung monorel. Kini masih belum siap. Dan Jambatan Putra. Jambatan ini akan bersambung dengan stesen ERL Cyberjaya Putrajaya. Kos projek ini adalah sebanyak RM400 juta. 400 juta Perkara ringgit. ini dikuatkan lagi pada 2018. Menteri Wilayah ketika itu Khalid Samad bersama pegawai kanan Perbadanan Putrajaya meluangkan masa hampir 2 jam turun ke terowong bawah tanah ini bagi melihat sendiri keadaannya. Ternyata ia masih teguh dan kukuh dan sedia digunakan semula jika kerajaan sedia untuk menggunakan semula terowong ini. Itu adalah untuk nak hidupkan kembali projek monorel Putrajaya kerana infranya sudah wujud. Jabatan yang tergantung dan ada juga dia punya terowong untuk projek monorel ini ya. Khalid diberikan penerangan tentang terowong yang sepatutnya menjadi tapak landasan monorel. Sejak Kerajaan Pakatan Harapan PH mengambil alih Putrajaya, cadangan masuk untuk menyelesaikan masalah pengangkutan awam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Antara cadangan untuk menggunakan semula terowong yang telah siap dibina sejak 20 tahun lalu ketika Putrajaya mula dibangunkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memang betul pun ada terowong rahsia di bawah tanah Putrajaya itu. Tetapi sebenarnya terowong itu tidaklah rahsia sangat. Yang ada rahsia sebab kita sahaja yang tidak pernah tahu. Jadi bila kita ada ramai orang yang tak tahu dengan terowong ini, mulalah orang kata kerajaan ada simpan rahsia terhadap terowong ini. Kenapa projek ini terbengkalai? Sebab Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi, tidak mahu meneruskan projek ini kerana dianggap membazir walaupun terowong ini telah dibina. Ini juga menyebabkan Tun Dr. Mahathir Mohamad begitu marah dengan Pak Lah. Ada yang mempersoalkan, habis kenapa terowong ini dijaga dan ditutup?
Secara logik akalnya, sesuatu tempat seperti ini mungkin akan dijadikan sebagai tempat yang tidak elok ataupun dijadikan tempat tinggal sebahagian binatang-binatang berbisa. Bagi mengelakkan hal itu terjadi, inilah sebab ianya ditutup dan dijaga dengan rapi walaupun tidak digunakan. Itu teori yang pertama. Mari beralih ke teori yang kedua. Terdapat terowong rahsia sepanjang 30 km yang menghubungkan bangunan terpenting dipercaya Perdana Putra atau Seri Perdana ke KLIA yang besar kemungkinan sebagai kubu pertahanan jika berlaku peperangan. Di sekeliling Putrajaya sebenarnya ditempatkan meriam anti pesawat dan lingkaran ini menyerupai bentuk berlian jika dilihat dari pelannya. Meriam-meriam ini dikawal ketat, lengkap dengan sistem elektronik dan radar tersimpan dalam kontena khas dalam zon keselamatan tersebut. Zon penempatan meriam anti pesawat merupakan kawasan ketat dan dikawal rapi. Patutlah di setengah kawasan orang ramai dilarang masuk dan ada masa tertentu sahaja ianya dibuka secara terhad. Malah dikatakan sesiapa yang menyelam ke dasar tasik Putrajaya, anda pasti akan menjumpai sesuatu yang amat dahsyat. Kesimpulannya, secara peribadi, pihak kami tidak bersetuju bahawa terowong ini dianggap kubu pertahanan peperangan. Sudah terang lagi bersuluk, terowong ini adalah projek monorail yang terbengkalai. Jadi janganlah mudah kita mempercayai teori-teori yang mengarut dan langsung tidak masuk akal. Sekian, Cuk. Sebelum kita berakhir, tahukah anda di Putrajaya terletaknya jalan bulatan terbesar di Malaysia dan juga di Asia? Sebenarnya, sesiapa sahaja yang masuk ke Putrajaya pasti akan melalui bulatan ini. Tapi, pengunjung biasanya tidak akan sedar bahawa laluan yang digunakan itu adalah sebuah bulatan sebab ianya mengelilingi sebuah bukit. Anda akan menyangka itu adalah jalan biasa sebab kita tidak akan nampak bentuk keseluruhan bulatan tersebut. Hakikatnya, ia adalah jalan berbentuk bulatan dengan saiz gergasi. Nama bulatan ini ialah Persiaran Jalan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Panjangnya 3.4 km atau seluas lebih kurang 100 buah padang bola sepak. Diameter maksimumnya 1.27 km, manakala diameter minimumnya 0.8 km yang diukur menggunakan Google Earth. Bulatan ini terletak di Prinsip 1. Dan di sepanjang bulatan ini ada lebih kurang 15 susur jalan keluar dan masuk. Dari siapakah datangnya idea untuk menghasilkan bulatan ini? Idea untuk menghasilkan bulatan terbesar di Asia ini datangnya dari bapa permodenan Malaysia, Tun Mahathir Mohamad semasa pemerintahannya. Tun Mahathir dikatakan mendapat ilham semasa lawatan rasminya ke Paris. Cetusan itu kemudiannya dibawa pulang ke Malaysia lalu terhasillah bulatan di Putrajaya ini. Untuk pengetahuan anda, di bulatan ini terletaknya pejabat Perdana Menteri, Istana Melawati, Shangri-La Hotel Putrajaya dan Taman Putra Perdana yang menjadi mercu tanda Putrajaya. Tetapi terdapat pertikaian yang mengatakan bahawa The Savannah yang terletak di Port of Spain mempunyai bulatan yang terbesar di dunia juga. Pertikaian bermula selepas Malaysia merupakan negara pertama yang mendakwa mempunyai bulatan terbesar di dunia. Dan selepas itu Savannah yang tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan sebelum itu mendakwa mereka memegang hak bulatan terbesar di dunia dengan diameter 3.5 km. Malangnya, Savannah tidak boleh dikira bulatan kerana terdapat bentuk L di jalan itu dan tidak dikira sebagai bulatan. Sekian, terima kasih. Informasi yang sangat bagus bagi kita, bagi diri saya, bagi kita semua. Rupanya di Putrajaya itu memang ada terowongan. Selama ini saya pribadi dan mungkin di antara kita ada yang pernah dengar, tapi dengan video yang telah ditampilkan oleh channel YouTube Detektif Mas Dispek ini menjadi informasi yang sangat berharga bagi kita bahawa terowongan itu ada, dan terowongan itu seperti yang banyak tersebar di masyarakat bukan untuk peperangan, tapi adalah sebenarnya kalau menurut video ini adalah projek monorail yang terbengkalai. Mudah-mudahan projek ini bisa disentuh lagi dan disiapkan, dan tentunya akan menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa bagi warga negara Malaysia. Belum lagi tentunya tadi dengan bulatan Putrajaya tadi ya, saya pun merasakan memang ketika masuk itu kita kan macam mengelilingi bukit, tapi saya tidak menyangka bulatan itu rupanya bulatan yang terbesar di dunia. 3 kilo lebih tadi ya, terbesar.
Salut kepada Malaysia. Dan inilah kelebihan negara Malaysia. Dan tentunya setiap negara mempunyai kelebihan masing-masing, termasuk negara kita Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa untuk share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.